Perdana Menteri arah SPR untuk mudahkan proses mengundi luar negara. Pembiaya litigasi pihak ketiga antara fokus RUU kekebalan bidang kuasa asing bacaan kali kedua. Isu pembukaan kantin PAS dilabel bukan parti politik betul untuk negara. Pelonggaran waktu kerja bagi wanita berkeluarga raih pandangan berbeza. Kerajaan digesa hentikan pindaan regresif berkaitan kewarganegaraan. Pakar berpandangan kerajaan perlu pertimbang risiko keuangan anjur Sukan Commonwealth. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi tengah hari 13 Mac 2024 bersamaan 2 Ramadan 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah diarahkan untuk memudahkan proses pengundian bagi rakyat Malaysia di luar negara. Katanya, dengan bilangan perantau yang semakin meningkat, maka kapasiti pelaksanaan pilihan raya juga harus ditingkatkan. Jelasnya, pendaftaran sebagai pengundi bukan lagi suatu isu besar memandangkan Malaysia sudah beralih kepada sistem pendaftaran automatik. Perdana Menteri memberi reaksi kepada pertanyaan Setiausaha Agong Global Bersih Nirmala Devi Winegator mengenai usaha kerajaan untuk memastikan proses pilihan raya bagi rakyat Malaysia di luar negara lebih mudah. Antara isu yang dibangkitkan ialah berkenaan tempoh memulangkan kertas undi pos dan tempoh masa berkempen yang singkat. Kata Nirmala, ia menyukarkan pengundi Malaysia luar negara untuk memenuhi tanggungjawab demokrasi mereka. Pembiaya litigasi pihak ketiga yang tidak beretika berpotensi membawa ancaman serius terhadap kedaulatan dan negara. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said, tanpa kawal selia dan sistem pemantauan yang kukuh, tindakan oleh pihak tidak beretika ini boleh menggugat keselamatan sesebuah negara. Jelasnya, meskipun mereka dalam membantu pihak-pihak yang tidak mampu mendapatkan keadilan tidak boleh dinafikan. Namun, ketidakwujudan suatu kerangka kawalan yang membolehkan pihak tidak bertanggungjawab untuk mengeksploitasi tuntutan perundangan yang remeh ataupun palsu, terutamanya yang melibatkan pihak yang terdiri daripada negara berdaulat demi kepentingan dan keuntungan semata-mata bagi suatu pihak merupakan penyalahgunaan sistem perundangan. Tindakan itu bukan sahaja menggugat integriti sistem perundangan tetapi juga boleh memberi kesan buruk kepada masyarakat dan negara secara keseluruhan. 29 November tahun lalu, RUU tersebut dibentangkan buat kali pertama yang antara lain bertujuan mengawal selia kekebalan yang diberikan kepada sesebuah negara asing dan hartanya, ketua negara dan ketua kerajaan daripada bidang kuasa Mahkamah Malaysia. Sikap ditunjukkan PAS dalam isu pembukaan kantin sekolah semasa Ramadan menunjukkan parti itu serta PN bukanlah jawapan yang betul untuk politik di negara ini. Ahli Parlimen Bangi Shahrizan Johan berkata, isu itu tidak sepatutnya dijadikan polemik politik kerana dibuat Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dengan berpaksikan nilai kemanusiaan. Katanya, kenyataan yang dikeluarkan PAS sangat mendukacitakan. Ia menunjukkan bahawa mereka lebih cenderung untuk mengeluarkan kenyataan yang memecah belahkan masyarakat dan bukannya memupuk perpaduan. Semalam, Dewan Ulama PAS Pusat menganggap kenyataan dibuat Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengenai pembukaan kantin di sekolah sepanjang Ramadan, khususnya yang mempunyai ramai pelajar bukan Islam sebagai keterlaluan. Ketuanya, Ahmad Yahaya berkata, arahan berkenaan boleh dianggap sebagai tidak menghormati Ramadan dan pelajar Muslim yang sedang berpuasa.
Kajian pelonggaran waktu bekerja wanita berkeluarga dalam sektor awam disambut baik beberapa pihak, manakala yang lain pula berpandangan ia memperkuat tanggapan stereotip bahawa kaum hawa akhirnya ke dapur juga. Ia selepas Perdana Menteri berkata kajian Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA yang sedang dirangka akan meneliti keperluan memberi kelonggaran kepada penjawat awam wanita untuk bekerja dalam tempoh lebih pendek supaya dapat memberi perhatian lebih kepada keluarga. Menurut laporan sebuah portal, Adun Skudai, Marina Ibrahim menyokong cadangan itu kerana bimbang nilai kekeluargaan terhakis dalam masyarakat. Katanya, jika perkara itu dilaksanakan dan wanita mempunyai pilihan untuk mendapat kelonggaran waktu bekerja, ianya satu perkara yang baik. Majlis Peguam sekali lagi menggesa supaya pindaan perlembagaan persekutuan berkaitan kewarganegaraan termasuk mengenai status kanak-kanak terdampar dihentikan. Presidennya, Karen Chia Yi Lin berkata, pindaan itu disifatkan terlalu regresif dan membimbangkan kerana penghapusan hak individu tanpa kerakyatan tidak boleh dikaitkan dengan peruntukan sedia ada dalam perlembagaan persekutuan. Sebaliknya, ia adalah hasil daripada ketidaksempurnaan, amalan birokrasi kompleks dan diskriminasi serta kurangnya ketulusan dalam Jabatan Pendaftaran Negara (JPN). Kerajaan perlu menumpukan sumbernya kepada latihan pegawai JPN untuk menangani permohonan kewarganegaraan secara berkesan dan menghapus halangan birokrasi dan diskriminatif. Kemarin, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, komposisi penduduk di negara ini terutama dengan adanya 3.5 juta warga asing memerlukan kerajaan membuat pindaan kepada jadual kedua bahagian 3 Seksyen 19(B) Perlembagaan Persekutuan yang ketika ini memberi kewarganegaraan kepada kanak-kanak terdampar menerusi penguatkuasaan undang-undang. Katanya, situasi semasa memerlukan kerajaan melakukan perkara yang betul dan mengelak kewarganegaraan diberi kepada mereka yang tidak layak. Walaupun penganjuran Sukan Commonwealth 2026 mungkin menghasilkan peluang ekonomi yang ketara bagi Malaysia, namun pakar ekonomi menyuarakan amaran tentang risiko keuangan berkaitan tamasya sukan terbabit. Menurut laporan sebuah portal, negeri Victoria di Australia menarik diri sebagai tuan rumah selepas menyatakan kebimbangan mengenai peningkatan kos yang boleh mencecah kepada lebih 21.7 bilion ringgit daripada anggaran. Kuala Lumpur, satu daripada 6 pembida asal untuk acara sukan itu, kini disebut-sebut sebagai pesaing dan jemaah menteri dijangka membuat keputusan tidak lama lagi sama ada ia akan dianjurkan buat kali kedua selepas 1998. Afzal Nizam Rashid, Ketua Ekonomi di Bank Muamalat Malaysia Berhad berkata, tamasya itu boleh menjanjikan pertumbuhan ekonomi dan memainkan potensi pembangunan infrastruktur, terutamanya dalam menaik taraf kemudahan sedia ada. Walaupun beliau mencadangkan bahawa kempen promosi yang dirancang dengan baik boleh menimbulkan rasa teruja dan menarik pelancong, namun menurut Afzal Nizam, kerajaan perlu mengambil berat tentang cara ia menguruskan perbelanjaannya, terutama risiko peningkatan kos. Yeh Kim Leng dari Universiti Sunway berkata, 600 juta yang ditawarkan Persekutuan Sukan Commonwealth untuk mana-mana bakal tuan rumah akan menyuntik perbelanjaan bersamaan 0.03% daripada KDNK Malaysia. Beliau juga menekankan kesan berganda kukuh yang akan diperoleh oleh perbelanjaan tidak langsung dalam industri seperti hospitality, makanan dan minuman, pengangkutan, logistik, hiburan dan pelancongan. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.